Kes Fail Nombor CC9-2007. Episod kedua, Pembunuhan Nonoy. Diari Mahkamah. Jangan nangislah. Diam. Kalau tidak, Papa masuk dalam air. Pada 1 Mac 2006, Nur Ashura Muhammad Fauzi atau lebih mesra dengan panggilan Nonoy tiba-tiba didapati hilang. Saudara mara, jiran tetangga dan pegawai pembersih turut menyertai pihak polis dalam pencarian besar-besaran untuk mencari kanak-kanak berusia 2 tahun ini. Nonoy telah hilang daripada unit bawah datuknya di Blok 63 Circuit Road. Malah Jawatankuasa Penduduk Macpherson juga telah membantu dengan mengagihkan 5,000 risalah dalam 4 bahasa dengan harapan mendapat maklumat mengenai Nonoy. Bapa tirinya, Muhammad Ali Johari, juga sama-sama mencari Nonoy yang hilang. Ini meskipun dia yang sebenarnya dalang di sebalik pembunuhan dan penyembunyian mayat Nonoy. Muhammad Ali telah dakwah membunuh Nonoy antara 3 dan 6 petang di flat satu biliknya di tingkat 5 Blok 90 Pipit Road. Koresponden Berita Harian Muhammad Farid Hamzah yang telah membuat laporan mengenai kisah menyayat hati ini mengimbas kembali tragedi yang menimpa kanak-kanak itu. Apabila kali pertama saya diberi tugasan tersebut, saya memang tak membuang masa, terus bergegas ke tempat di mana insiden itu dilaporkan di kawasan Macpherson. Langsung semasa di sana, setibanya di salah sebuah unit di situ, saya telah bertemu dengan sekumpulan wartawan yang telah berkumpul di luar salah sebuah unit tersebut. Saya bertanya kepada salah seorang rakan saya dan bertanya siapa yang telah mereka bertemu dan apa yang sedang berlaku sekarang. Namun apa yang saya diberitahu ialah penghuni rumah enggan berbual dengan sesiapa melainkan beliau dapat berbual dalam bahasa Melayu. Langsung saya berbual dengan penghuni tersebut. Kebetulan beliau adalah salah seorang saudara kepada mangsa yang menceritakan bahawa cucunya telah hilang dan tak dapat ditemui. Selepas beberapa minit saya berbual dengan warga senja itu, timbul seorang lelaki yang agak muda dan ketika itu beliau dalam keadaan macam kelang kabut bertemu dengan kami dan menceritakan bahawa katanya anaknya lesap, tak dapat ditemui di mana-mana pun selepas mencari. Dan saya berpeluang untuk berjumpa dan berbual lebih lanjut dengannya secara peribadi, di mana beliau ceritakan bahawa kanak-kanak itu hilang semasa tidur di rumah datuknya itu. Dan pada masa itu juga saya masih ingat dia menangis di hadapan saya dan meminta saya untuk sama-sama membantu dalam pencarian kanak-kanak tersebut. Selepas beberapa jam saya berbual dengannya, ulang-alik, saya dapat tahu bahawa beliau bukanlah bapa yang sebenar. Dan pada masa itu juga pencarian masih diteruskan. Dan selepas beberapa jam kemudian saya terpaksa mengundurkan diri kerana sudah agak libat terpaksa kembali ke pejabat masa itu. Keesokan harinya saya datang lagi, berbual dengannya lagi. Sekali lagi beliau lelaki ini menceritakan bahawa kanak-kanak itu masih belum ditemui. Dan saya dapat berbual dengan beberapa penduduk lain lah. Sehingga kan keesokan harinya juga sama. Namun pada masa itu saya perhatikan lelaki tersebut telah ditemu ramah beberapa pegawai polis
Tidak lama kemudian, dia dibawa pergi. Pada masa itu, saya dapat tahu bahawa lelaki tersebut merupakan suspek utama dalam kejadian tersebut. Ali berkahwin dengan ibu Nonoy, Cik Mastura Kamsir pada lewat 2005. Ketika itu, Cik Mastura berusia awal 20-an tahun sudah pun merupakan ibu kepada 3 orang anak. Yang paling bongsu merupakan anak lelakinya dengan Ali. 2 lagi merupakan anak daripada perkahwinan pertamanya. Cik Mastura melahirkan Nonoy pada 2003 semasa sedang menjalani hukuman penjara. Semasa perbicaraan, ujian mendedahkan bahawa bapa Nonoy bukanlah suami pertama Cik Mastura tetapi seorang lelaki lain. Ali merupakan seorang penagih ganja dan ubat batuk, mempunyai 3 anak dengan isteri pertamanya yang telah pun diceraikannya selepas Cik Mastura hamil dengan anaknya. Apabila dia dan Cik Mastura bernikah, mereka berpindah ke flat 1 bilik bersama anak lelaki mereka dan Nonoy. Ali, seorang penghantar barangan, dan Cik Mastura, seorang tukang urut, akan membawa kedua-dua anak mereka ke rumah ibu bapa Ali di flat Circuit Road sebelum membawa mereka pulang ke rumah mereka di Pipit Road selepas kerja. Pakar psikologi klinikal yang juga pengasas I'm Possible Psychological Services, Encik Muhammad Haikal Jamil berkata, keluarga muda memang sering berdepan dengan pelbagai cabaran dalam mengharungi kehidupan dan juga kerjaya. Cabaran yang pertama saya lihat adalah keperluan seorang anak tiri itu. Kerana apabila mereka mempunyai ibu atau bapa tiri, cara mereka untuk mendekati anak itu ada satu cabaran yang besar, iaitu yang kita selalu panggil unconditional love. Unconditional love adalah satu keperluan emosi dalam anak yang diperlukan oleh anak-anak mereka. Tapi unconditional love itu selalunya akan terjadi bila, saya kasih contoh unconditional love itu akan jadi walaupun anak itu degil, anak itu melakukan satu kesalahan, kita masih menyayangi mereka. Tidak semestinya kita tak disiplinkan mereka atau kita tak memarah mereka, tapi walaupun mereka begitu, kita tetap menyayangi mereka. Jadi kalau seorang itu mempunyai seorang anak tiri, nak melakukan unconditional love tu adalah satu perkara yang susah. Sedangkan kalau anak kita sendiri, kadang-kadang unconditional love tu kadang-kadang pun keluar tingkap juga. Jadi mereka fikirkan bahawa it is anak yang mereka telah memasuki dalam keluarga mereka, walaupun mereka terima isteri atau suami baru ini, tapi anak itu it comes as a package. Dan kalau kita menyayangi isteri itu atau suami yang baru itu sebagai cara unconditional, anak itu juga selalu kita juga harus memberi kasih sayang secara unconditional. Memang adalah satu cabaran. Jadi apa yang boleh mereka lakukan untuk mengatasi masalah ini adalah mereka harus meluangkan masa dengan anak itu, mengenali anak. Kerana apabila kita meluangkan masa dengan itu, rasa sayang itu akan juga akan dipupuk. Diari Mahkamah. Bahagian kedua, pembunuhan Nonoy. Tragedi menimpa. Diari Mahkamah. Jangan nangislah. Diam. Kalau tidak, Papa masuk dalam air. Pada 1 Mac 2006, Muhammad Ali Johari dan Cik Mastura Kamsir telah ke rumah ibu bapa Ali pada sebelah tengah hari dan meninggalkan anak-anak mereka di sana untuk pergi membeli belah kerana ia merupakan hari Cik Mastura menerima gaji. Selepas makan tengah hari, Ali telah menghantar isterinya ke kerja pada sekitar 2 petang. Dia tidak bekerja pada hari itu, jadi dia kembali ke flat mereka di Circuit Road sekitar 2 suku petang. Selepas beberapa ketika dalam kenyataannya kepada polis, dia berkata dia telah membawa Nonoy berjalan-jalan dan kemudian Nonoy mula menangis. Ali membawanya ke kedai tetapi Nonoy tidak mahu Ali membelikannya gula-gula. Ali kemudian ke flat kawannya yang berdekatan tetapi kawannya tiada di rumah. Ali terus kembali ke flatnya. Sepanjang ini Nonoy terus-terusan menangis dan mahu kembali ke rumah datuk neneknya. Ini yang menimbulkan kemarahan Ali.
Ali membuka televisyen dan radio dan Nonoy mula menangis. Tertuduh yang memang panas baran menampar pipi dan menumbuk kaki dan tulang rusuk Nonoy untuk cuba menghentikannya daripada berterus-terusan menangis. Nonoy menangis dengan lebih kuat. Menurut Ali, tumbukan itu bukan tumbukan yang kuat yang akan mencederakan kanak-kanak itu. Dia memberitahu Nonoy untuk diam dan jika tidak, dia akan memasukkan Nonoy ke dalam air. Nonoy tidak berhenti menangis. Dalam kemarahan, Ali menarik tangannya dan memaksanya ke tandas di dapur. Dia terus mengancam Nonoy akan memasukkannya ke dalam air. Nonoy terus menangis dengan kuat. Terdapat satu baldi merah di dalam tandas itu. Mahkamah diberitahu bahawa pada hari itu Muhammad Ali telah menggantung Nonoy dengan memegang kakinya dan membenamkan kepala Nonoy ke dalam baldi yang separuh penuh dengan air. Perbuatannya itu diulangi sebanyak 3 kali. Pada kali pertama, Nonoy terkencing. Muhammad Ali mendakwa dia kemudian membersihkan kemaluannya dengan menggunakan tangan kiri dengan kasar dan cepat. Dia menafikan menodai kemaluan Nonoy dengan jarinya. Muhammad Ali mendakwa Nonoy meninggal dunia setelah dia membiarkan kepalanya terendam di dalam air dan kakinya di dalam baldi bak seorang bayi untuk menjawab panggilan telefon bimbit. Ali kemudian menekan perutnya dan meniup udara ke mulutnya tetapi Nonoy tidak bergerak. Jantung Nonoy tidak berdegup lagi dan percubaannya untuk menyelamatkan Nonoy gagal. Menurut Ali, apabila dia melihat Nonoy dalam keadaan sedemikian, dia mula takut kerana budak itu telah meninggal dunia. Pakar psikologi klinikal yang juga pengasas I'm Possible Psychological Services, Encik Muhammad Haikal Jamil berkata, ada kalanya faktor stres mendorong seseorang melakukan penderaan sehingga tidak sedar penderaan yang dilakukan itu adalah ke atas budak kecil. Faktor yang pertama yang menyebabkan penderaan berlaku ialah impuls control atau kesukaran untuk mengawal impuls mereka. Jadi antara contoh masalah impuls control termasuk kalau kita lihat dalam berita mereka yang membuatkan upskirt video, mereka yang melakukan jenayah seperti pornografi dan sebagainya lah. Dan selalunya adalah satu impuls control di mana mereka akan cuba mendapatkan sesuatu tanpa memikirkan, tanpa mengawal diri mereka. Dan apabila mereka dalam kes penderaan kanak-kanak itu selalunya berlaku apabila mereka tidak dapat mengawal rasa kemarahan mereka. Dan oleh itu ia akan membuat mereka menjadi eksplosif. Kalau ada sesuatu terjadi, mereka akan meledak dan akan memukul, memarahi anak itu. Lagi satu sebab ialah yang saya panggil sebagai unrelenting standards, atau mempunyai standard-standard yang tinggi terhadap anak mereka. Kerana sebagai seorang dewasa, mereka mempunyai standard yang tinggi kepada anak mereka. Mereka merasakan bahawa anak itu boleh melakukan seperti seseorang dewasa. Jadi kalau mereka melihat anak itu menangis, bilang, kau jangan nangis, diam, kan? Mereka expect anak mereka itu akan diam. Tapi sedangkan seorang dewasa kalau dia menangis, saya bilang diam. Mungkin seorang dewasa lebih mudah untuk kontrol dia punya emosi, tapi untuk seseorang yang itu mereka tidak akan melakukan seperti gitu. Dan kadang-kadang anak itu mereka tidak melakukan kesilapan. Kadang-kadang mereka hanya bermain saja. Jadi apabila kita mempunyai satu standard yang sesuai untuk anak mereka, untuk anak kita, ini akan mengelakkan daripada penderaan. Diari Mahkamah. Bahagian ketiga, pembunuhan Nonoy. Mayat ditemui bawah jembatan. Diari Mahkamah. Bapa tiri Nonoy, Muhammad Ali, terus menukar lampin dan menukar baju Nonoy. Kemudian Nonoy dibawa ke flat ibu bapa Muhammad Ali di Blok 62 Circuit Road sebelum Nonoy dibawa keluar sekitar 7 malam tanpa disedari anggota keluarganya.
Flat di Circuit Road itu mempunyai pintu masuk depan dan belakang, menjadikannya mudah untuk seseorang masuk dan keluar dengan mudah. Menurut bapa Muhammad Ali, Encik Johari Muhammad Yus, 60 tahun, beliau sedang solat maghrib memandang ke arah tembok serta membelakangkan bilik di mana Nonoi diletak di atas katil dan hanya sedar kanak-kanak itu hilang selepas solat. Nonoi kemudian dibogilkan oleh Muhammad Ali apabila tiba di bawah jejambat Aljunied sebelum dihumban dan pakaiannya dibuang. Muhammad Ali hanya mengaku dia yang menyuruh Nonoi beberapa hari selepas itu kepada keluarga sebelum menyerah diri ke Balai Polis Bedok. Mayat Nonoi ditemui dalam keadaan amat memilukan, telanjang dan separuh reput di bawah jejambat Aljunied dengan ditutupi serpihan batu-batu dan sampah sarap. Dia dikatakan membawa kanak-kanak itu pulang ke rumah datuknya. Meletakkan kanak-kanak itu tersebut di rumah datuknya. Namun tak lama kemudian dia membawa kanak-kanak tersebut keluar dan langsung mengangkat kanak-kanak itu Nonoi ke salah sebuah jembatan di Aljunied dan cuba menyoroknya di salah satu celah di bawah jembatan tersebut dan menutupnya dengan sampah sarap. Itu yang saya ingat. Mayatnya hanya ditemui, tak silap saya, beberapa hari kemudian lah. Keadaan tubuhnya membuatkan ibu bapa kandungnya Cik Mastura dan Encik Muhammad Fauzi Abdul Kadil 23 tahun tidak dapat mengenalinya kecuali rambutnya yang mencecah paras bahu. Ujian DNA kemudian mengesahkan bahawa itu adalah mayat Nonoi. Pemeriksaan otopsi mendapati paru-paru penuh berisi air dan berkembang melebihi daripada biasa, konsisten dengan seseorang yang lemas atau ditenggelamkan dalam air. Ali mengaku bahawa dia telah beberapa kali membenamkan kepala Nonoi dalam baldi air untuk menghentikannya daripada menangis. Otopsi juga mendapati bahawa kemaluan Nonoi berdarah dan tercedera, kecederaan yang konsisten dengan seseorang yang didera secara seksual. Ali menafikan berkali-kali dia telah merogol Nonoi. Semasa di mahkamah tu saya perhatikan Ali dalam keadaan yang mungkin berasa bimbang juga. Namun dia tidak menunjukkan reaksi tersebut. Apa yang saya ingat ialah saya terpaksa keluar daripada mahkamah itu sebanyak 3 kali. Sebabnya ialah saya agak terkesan dengan apa yang saya dengar tentang kejadian itu, iaitu kanak-kanak ini telah kepalanya dibenam dalam baldi air berisi air beberapa kali semata-mata untuk menghentikan dia daripada menangis. Itu yang mahkamah diberitahu. Ali dikatakan menafikan telah merogol kanak-kanak itu kerana terdapat bukti kecederaan kepada kanak-kanak tersebut pada kemaluannya. Pada masa itu, selepas dia ceritakan tentang bagaimana dia cuba menghentikan kanak-kanak itu daripada menangis, pada masa itulah saya paksa keluar. Terus terang, kerana anak saya pada ketika itu usia hampir sebaya dengan arwahnya Nonoi. Jadi saya dapat macam bayangkan bagaimana kanak-kanak itu didera, dan saya tak dapat bayangkan apakah perasaan lelaki itu semasa dia melakukan penderaan tersebut kepada kanak-kanak ini. Semasa perbicaraan di Mahkamah Tinggi, pendakwa raya Encik Christopher Ong bertanya bagaimana kemaluan Nonoi tercedera. Encik Ong juga menyatakan bahawa Muhammad Ali membunuh Nonoi untuk merahsiakan perbuatan sumbangnya itu. Tertuduh menyangkal kesemua tuduhan salah laku itu. Muhammad Ali, 31 tahun, bagaimanapun mengaku dia telah membenamkan Nonoi ke dalam baldi air sebanyak 3 kali dan setiap kali ia kurang sesaat. Ini berbeza dengan kenyataannya sebelum ini kepada pihak polis bahawa dia telah membenamkan kepala Nonoi dalam baldi untuk menghentikannya daripada menangis. Dia juga mengaku bahawa dia tidak mendapatkan bantuan ketika Nonoi masih bernyawa kerana berasa cemas dan takut.
Malah dia mendakwa fikirannya berkecamuk dan tidak tahu apa yang dilakukannya ketika itu. Peguam Muhammad Zul Ikmal Muhammad Zul Ikram dari IRB Law berkata memberikan keterangan yang berbeza di mahkamah boleh membawa padah. Kalau seseorang tu dia ubah kenyataannya dalam pendapat Zul memang seandainya kenyataannya tak konsisten, memang susah untuk mahkamah percaya ceritanya atau keterangannya lah. Seperti kalau dia nak menerangkan situasi yang dia hadapi semasa dia melakukan perbuatan itu, tetapi dia asyik berubah atau bertukar, mahkamah tu Zul rasa memang susah untuk mereka percaya kepada seseorang itulah kalau mereka asyik tukar-tukar. Dan maksudnya mereka boleh ambil satu impresi yang dia nak cuba nak lari daripada perbuatannya lah. Selalunya kalau seseorang itu mengatakan yang mereka keliru semasa melakukan sesuatu, mahkamah boleh mengarah seperti seorang doktor untuk assess buat assessment tentang fikirannya pada masa tersebut yang dia melakukan perbuatan itu. Kalau seseorang doktor itu mengatakan yang memang dia tak ada keliruan dan dia tak boleh memakai keliruan sebagai satu alasan. Dalam pada itu, polis juga mendapat rekod telefon bimbit Ali dan menunjukkan bahawa pada hari Nonoy meninggal dunia, Ali tidak menjawab sebarang panggilan telefon. Di mahkamah, Ali menukar ceritanya. Dia berkata dia tidak mendengar sebarang bunyi berdering tetapi tidak pasti sama ada ia datang daripada telefonnya atau radio. Dia mendakwa dia tidak pernah meninggalkan tandas untuk menjawab sebarang panggilan dan bingung serta takut apabila memberikan kenyataan kepada polis. Sebaliknya, Nonoy menjadi lemah selepas dia membenamkan kepalanya ke dalam air. Mahkamah Tinggi kemudian memutuskan bahawa bapa tiri Nonoy, Muhammad Ali Johari, didapati bersalah membunuh anak tirinya dan dijatuhi hukuman gantung. Hakim Mahkamah Tinggi Encik Kan Ting Chiu membuat keputusan itu selepas menimbangkan kesemua bukti dan hujah-hujah pihak pendakwa raya dan peguam bela. Kata Hakim Kan, tertuduh telah berniat untuk membenamkan mangsa ke dalam baldi dan menyebabkan kematiannya, dan perbuatan itu bukanlah satu kemalangan atau tidak disengajakan. Saya dapati kamu bersalah dan menjatuhkan hukuman sewajarnya. Beliau juga memutuskan bahawa pesalah tidak bingung atau leka ketika dikatakan mendengar bunyi panggilan telefon sehingga membiarkan Nonoy di dalam baldi. Saya dapati dia telah membenamkan kepala mangsa lebih lama pada kali ketiga jika dibandingkan dengan 2 kali pertama. Dia juga memang berniat untuk membenamkan kepalanya dengan lebih lama pada kali ketiga itu. Rayuan bapa tiri Allahyarhamha Nur Ashura Muhammad Fauzi atau lebih dikenali sebagai Nonoy Muhammad Ali Johari terhadap hukuman gantungnya ditolak oleh Mahkamah Rayuan. Peguam Muhammad Zul Ikmal Muhammad Zul Ikram dari IRB Law menerangkan antara sebab permohonan rayuan ada kalanya ditolak mahkamah. Rayuan seperti itu boleh ditolak kalau seandainya memang kalau kita ikut dia punya case secara how it's been going memang seseorang tu asyik firstly kenyataannya asyik bertukar. Dia tak konsisten dengan jawapannya. Kalau disoal daripada hakim atau peguamnya dia tak bagi jawapan yang teliti dan asyik bertukaran, berubah. So memang hakim tu dia boleh assess yang orang ni memang dia tak honest lah, in a sense dia tak jawab dengan jawapan yang benar. Dan daripada dia punya body language-nya, cara dia jawab soalannya semua mereka atau hakim dia boleh figure out apa niatnya sebenarnya.
Pakar psikologi klinikal yang juga pengasas I'm Possible Psychological Services, Encik Muhammad Haikal Jamil, menasihati pasangan muda untuk mendapatkan bantuan sekiranya mereka berasa kehidupan tertekan. Satu, menjadi seorang ibu bapa itu memang tidak mudah. Dan menjadi ibu bapa tiri itu lebih cabarannya daripada menjadi ibu bapa kandung. Dan komunikasi, rasa belas kasihan kepada anak itu adalah amat penting. Kita tidak harus cuma menerima pasangan itu, kita cuma nak isteri je, kita tak nak anak dia, kita nak suami je, tak nak anak. Itu memang suka, kerana selalunya kita akan meluangkan masa. Dan tanggungjawab kita bukan sebagai seorang isteri atau suami, kita juga mempunyai tanggungjawab kepada anak kita, kerana tanggungjawab pasangan kita akan juga menjadi tanggungjawab kita. Sekian dahulu dari saya, editor podcast #Notapis, Syahidah Sarhid. Diari Mahkamah.